Hari ini, kita akan pelajari firman Tuhan di bawah tajuk Nilai Iman dan Kehidupan Kekal. Di dunia ini, semua orang hidup menurut standard yang berbeza, mengikut apa-apa yang dianggap oleh mereka sebagai bernilai. Askar mempunyai standard nilai askar, para sarjana mempunyai standard nilai mereka sendiri, dan ahli-ahli politik mempunyai standard nilai mereka sebagai ahli politik. Bagaimana dengan kita? Pada zaman ini, dalam kehidupan iman kita, apakah yang kita anggap sebagai yang paling bernilai? Saya berharap agar kita melihat sama ada apa-apa yang kita anggap sebagai bernilai selaras dengan ajaran Alkitab atau tidak. Jika tidak, kita harus menyelaraskan semula dengan Tuhan dan mengubah standard kita. Apabila Tuhan memberikan Alkitab kepada manusia, Dia membuat keputusan yang mereka mempercayai Tuhan harus menganggap sebagai nilai iman mereka. Mari kita memastikan perkara ini melalui buku 1 Petrus bab 1. Mari kita lihat bab 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira kerana sukacita yang mulia, dan yang tidak terkatakan, kerana kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dalam ayat ini, Tuhan mengajar kita bahawa tujuan iman kita ialah keselamatan roh kita. Walaupun begitu, di alam kehidupan iman kita terdapat banyak kali ketika apa yang kita anggap sebagai bernilai berubah atau beralih arah. Pada zaman para rasul, aku mengikuti Paulus. Aku mengikuti Apolos. Kita dapat melihat di dalam buku 1 Korintus bab 3. Rasul Paulus membetulkan fikiran salah mereka yang mengikuti iman sama tetapi ingin dipuji melalui memperolehi kedudukan yang lebih tinggi. Mereka mengisytiharkan, saya mengikuti Paulus, saya mengikuti Apolos, atau saya mengikuti Petrus, kerana mereka ingin meninggikan diri mereka sendiri. Di dalam buku 1 Korintus bab 3 ayat 2, susulah yang ku berikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kerana kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahawa kamu manusia duniawi dan bahawa kamu hidup secara manusiawi? Kerana jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahawa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kerana itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kalian semua, apabila gereja awam masih gereja rumah yang kecil, masalah ini bukanlah kepimpinan yang besar. Namun apabila 3,000 dan 5,000 orang datang, jadi ramai ahli memerlukan perhatian dan penjagaan. Dan ia menjadi perhatian yang besar tentang bagaimana ahli-ahli dijaga dengan betul. Lalu, mereka dibahagikan kepada kumpulan dan kedudukan. Mereka menjadi sedar diri dengan kedudukan mereka. Siapa yang lebih baik antara mereka? Siapa yang lebih rendah? Disebabkan ini, mereka hilang tujuan iman asal mereka dengan sepenuhnya. Kerajaan syurga dan keselamatan mesti menjadi tujuan kita. Namun kita mungkin menghilangkan kearifan kita untuk menyadari sama ada kita sedang menjalani jalan menuju keselamatan dan mengikuti jalan yang ke syurga atau tidak. Sama ada kita melihat Tuhan atau mengikuti sesiapa di sekeliling kita. Kita mesti tidak melakukan kesilapan yang sama telah dilakukan oleh orang kudus gereja awal. Contoh mereka tertulis di dalam Alkitab, supaya kita boleh menubuhkan apa yang bernilai dalam kehidupan iman kita.
Apakah tujuan utama untuk berada dalam kebenaran dan menjalani kehidupan iman kita? Untuk mempimpin roh kita ke keselamatan, Tuhan menempatkan kita dalam kedudukan yang berbeza di dalam gereja. Tuhan menempatkan kepala, sesetengah sebagai lengan dan sesetengah sebagai kaki. Walaupun kita adalah anggota tubuhnya, kita harus bersatu untuk kebenaran Tuhan dan memenuhi kehendak-Nya untuk menyelamatkan semua manusia. Untuk ini, hati dan minta kita semua mesti bersatu. Peranan kaki, peranan tangan, peranan telinga, mulut, dan mata. Setiap bahagian tubuh adalah penting kerana mereka semua mempunyai peranan mereka masing-masing. Kerana tiada satu bahagian yang tidak penting, kita mesti bersatu dan harmoni dengan satu sama lain. Supaya kita semua dapat menerima keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan menjanjikan kita. Hari ini, kita telah pelajari ajaran Tuhan melalui Alkitab tentang nilai iman dan kehidupan kekal. Berharap agar anda menerima banyak rahmat, saya ingin menambahkan khutbah ini. Sekian, terima kasih.